Penatnya tulis copywriting. Kadang-kadang nak tulis copywriting tu makan masa sampai 3 hari. Dan kemudian bila dah tulis copywriting, tak ada pelanggan yang beli pula daripada saya. Hai Tuan Fahmi, kalau anda ada masalah ini tuan-puan, tonton video ini sampai habis kerana mungkin dalam video ini anda akan jumpa penyelesaian kenapa copywriting anda tak boleh convert. Okay? Alright, so tuan-puan, dalam video ini kita akan sharekan kepada tuan-puan ada 9 rules. Okay, ada 9 rules dalam copywriting yang anda wajib ikut supaya pelanggan bila mana baca copywriting anda, dia percaya kepada anda dan kemudian dia boleh terus beli ataupun dia terus mengambil tindakan untuk membeli daripada anda. Alright. Jadi jangan pergi ke mana-mana tuan-puan, tonton video ini sampai habis dan dapatkan ilmu copywriting daripada video ini. Baik, tuan-puan, sebelum kita pergi lebih lanjut, saya nak minta tolong pada tuan-puan bagi sesiapa yang masih lagi baru dalam YouTube saya ni, tolong subscribe dan tekan butang loceng dekat tepi tu. Dan bagi anda yang dah lama ikut saya sebelum ni tuan-puan, saya ucapkan terima kasih kepada anda kerana setia bersama dengan saya dan kerana support saya punya video-video sharing setiap hari ni tuan-puan. Alright. Jadi tuan-puan, tanpa membuang masa, mari kita pergi kepada 9 rules copywriting. Okay, saya check dulu ada tak. Okay, baik. 9 rules copywriting yang anda wajib ikut kalau anda nak copywriting anda convert pelanggan menjadi pelanggan yang berbayar. Baik. Nombor satu. Okay, nombor satu dalam copywriting, anda wajib ada headline yang memukau. Baik, dalam video-video sebelum ni tuan-puan, saya ada sharekan kepada tuan-puan kenapa kita nak kena bina headline memukau ni. Alright. Secara mudahnya tuan-puan, headline yang memukau tugasnya adalah untuk menarik pelanggan untuk membaca copywriting. Itu dia. Saya ulang sekali lagi. Tugas headline adalah untuk menarik perhatian pelanggan membaca copywriting. Itu sahaja. That's it. Okay. Bukan tugasnya untuk menjual. Okay. Bukan tugas headline tu adalah untuk bagi jaminan. Okay. Bukan tugas headline tu adalah untuk minta pelanggan WhatsApp dan sebagainya. No. Tugas headline adalah untuk memastikan pelanggan tertarik dengan headline tersebut dan trigger untuk pelanggan membaca copywriting dengan lebih lanjut. Itu sahaja tugas dia. Baik, so sekarang ini ada beberapa cara untuk kita bina headline yang memukau. Okay, yang pertama kita ada headline berbentuk emosi. Okay, dalam emosi ni termasuklah perkataan-perkataan contohnya happy, gembira, sedih, okay, sebab, ataupun mungkin best gila kan. So perkataan-perkataan yang berkaitan dengan emosi ni adalah satu teknik ataupun cara untuk kita menjadikan headline kita memukau. Yang kedua ialah timeline. Contohnya kurus dalam masa 3 bulan contohnya kan. Okay? So bila ada timeline dekat situ tuan-puan, orang akan rasa macam lebih tertarik untuk membaca copywriting kita. Okay? Percaya ataupun tidak, kalau tuan-puan buat dua headline, okay, cuba test. Yang pertama tuan-puan buat kurus badan selepas makan produk ini, itu yang pertama. Yang kedua tuan-puan buat kurus badan dalam masa 15 hari selepas makan produk ini. So, antara dua headline ni saya yakin headline yang kedua tu yang akan lebih menarik perhatian pelanggan kita. Betul tak? Okay, so itu adalah headline berbentuk timeline. Yang ketiga, contohnya tokoh. Alright. So, macam mana headline yang berbentuk tokoh ni? Katakanlah kalau anda buat produk kecantikan. Okay. So, mungkin anda boleh sebutkan tokoh-tokoh yang cantik. Contohnya Nilofa. Okay. Ataupun contohnya Mira Filzah. Ataupun sekarang ni Mira Filzah dah out of the market kan. Okay, sebab dah kahwin dah. Alright. Okey. Ataupun contoh-contoh yang sekarang ni tengah top, alright, Davita ke sebab sekarang ni baru lepas Olimpik kan. So, gunakan nama-nama ini. Okey, cantik seperti Davita selepas pakai skincare contohnya kan. Tapi kadang-kadang kena jaga jugalah. Okey, takut nanti apa tu ada orang marah pakai headline macam tu kan. Tapi secara generalnya tuan-puan, okey, menggunakan nama tokoh ini adalah sangat-sangat membantu dalam headline kita. Okey, contohnya yang lain apa tu, mungkin kalau contoh macam kita nak buat bisnes ke kan, gunakan nama-nama Jack Ma ke kan, ataupun gunakan nama-nama orang yang kaya dan sebagainya. Okay, so itu akan membantu anda untuk membina headline yang memukau. Alright. Kemudian yang terakhir iaitu masalah. Okay, contohnya anda
kritikal ataupun tekankan pada masalah. Okey, masalah apa yang ada dekat dalam masyarakat sekarang ni? Contohnya masalah tak tahu nak cari duit lebih kan? Adakah anda terkesan dengan kehidupan selepas COVID-19 ataupun sekarang ni dalam situasi COVID-19? Adakah anda terkesan? Okey, ataupun mungkin masalah-masalah seperti masalah duduk rumah kan, makan banyak so berat badan naik, okey, ataupun masalah bila duduk rumah tak ada fresh air kemudian jerawat naik dekat muka. So itu adalah masalah-masalah yang kita boleh sentuh, yang mana masalah itu memang ada dalam masyarakat kita hari ini. Alright. So bila kita sebut sahaja tentang empat-empat perkara ni tuan-puan, saya yakin pelanggan akan lebih tertarik untuk membaca copywriting anda. Alright. So, saya ulang sekali lagi. Tugas headline adalah untuk memastikan pelanggan membaca copywriting anda. Itu sahaja. That's it. Alright. Kemudian barulah kita pergi kepada the next step, iaitu sub headline. Okey, apakah maksud sub headline ni tuan-puan? Mudahnya saya nak bagi kepada tuan-puan satu analogi, okey, yang mana saya dah banyak kali cerita sebelum ni, iaitu kalau kita nak contohnya zaman dahulu, okey, yang mana tak ada bomba dan sebagainya kan, okey, tiba-tiba ada satu rumah terbakar. Okey, apa yang orang kampung akan buat ialah orang kampung akan bersusun panjang daripada rumah yang terbakar tu sampai ke sungai, kemudian mereka akan bawa baldi. Okey, mereka akan pegang baldi masing-masing dan orang yang berada dekat sungai dia akan ambil air dan dia akan pass kepada orang sebelah dan orang sebelah tu akan pass kepada orang sebelah dan orang sebelah tu akan pass kepada orang sebelah sampailah ke rumah yang terbakar tu dan orang tu akan curahkan air. Okay, so tali manusia tu kan, tali manusia itu, okay, kita boleh gambarkan sebagai sub headline. Yang mana sub headline ni adalah penghubung antara headline dan juga body copywriting. Alright. Ini sangat penting tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita nak linkkan antara headline tersebut dengan kita punya copywriting. Kalau tak ada talian ini, kalau tak ada jambatan ni tuan-tuan, pelanggan akan rasa yang dia kita panggil terlompat. Faham tak? Daripada headline tiba-tiba cerita pasal masalah pelanggan. Alright? So, kena ada tali headline ni tuan-tuan. Okay, kena ada talian sub headline ni supaya pelanggan dia akan rasa, dia bila dia baca tu dia akan ada rasa flow yang cantik dekat dalam headline kita. Okay? So, macam mana cara untuk kita buat sub headline ni tuan-puan? Okay, salah satu caranya ialah kita kritikalkan isu pelanggan. Contohnya, bila kita cakap pasal kurus badan dalam masa 3 bulan. Contoh, kurus badan dalam masa 3 bulan. Ataupun dapatkan berat badan ideal anda dalam masa 3 bulan. Okay, so itu adalah headline dia. Apakah sub headline dia? Okay, sub headline dia mungkin anda bercakap, zaman sekarang ini, musim PKP, work from home, ramai orang yang tak boleh nak bergerak bebas. Okey. Jadi disebabkan itu berat badan semakin meningkat. Jadi sebab itulah kami mengeluarkan satu produk contohnya kan. Dan produk ini dapat membantu tuan-puan untuk menguruskan berat badan contohnya. Okey. So pastikan ada jambatan itu supaya pelanggan dia rasa ada flow dekat situ. Kan? Dia rasa macam dia membaca satu story, dia membaca cerita. Barulah dia akan membaca lagi dan lagi copywriting kita. Alright. Kemudian bila kita dah ada jambatan tadi tu, bila dah cantik dah ada headline, kemudian ada jambatan yang menghubungkan headline dengan badan copywriting tadi tu, kemudian kita sentuhkan tentang masalah pelanggan. Okey, apa contoh masalah pelanggan? Kalau contoh macam masalah berat badan tadi tu, okey, kita cerita pasal masalah berat badan orang dia. Kalau orang yang ada masalah berat badan ni, mereka biasanya dah cuba dah untuk kuruskan berat badan, okey. Yakinlah tuan-puan, kalau tanya orang paling gemuk dekat Malaysia ni pun tuan-puan, dia akan ada satu cubaan ataupun dia akan ada rasa untuk cuba menguruskan berat badan dia. Cumanya belum ada cara sahaja, okey. Jadi apa yang kita nak buat ialah kita jangan cakap, adakah anda tak sedar yang anda ada masalah berat badan? No, jangan cakap macam tu. Sebab bila kita cakap macam tu, orang itu akan terasa. Okay? Instead of cakap macam tu, kita cakap, anda dah cuba untuk kuruskan berat badan tapi belum jumpa cara yang betul. Nampak tak? Okay? Ataupun anda dah cuba macam-macam produk tapi masih lagi tak berkesan, masih lagi belum ada result. Contohnya kan? Ataupun anda tercari-cari apa tu seseorang yang boleh guide anda untuk dapatkan berat badan yang ideal. Okay? So instead of kita dalam istilahnya kita macam insult dia, kita cakap yang dia tak sedar tentang berat badan dia lah, yang tak sedar yang berat badan tu menampakkan dia tu hodoh lah dan sebagainya. Kita cakap tentang apa yang dia alami sebenarnya, apa masalah yang sebenarnya dah berlaku dalam kehidupan dia. Alright?
So, bila kita dah sentuh masalah tersebut, okey, bila kita dah ceritakan tentang masalah, okey, burning point dan sebagainya, okey, apa yang kita nak buat ialah kita nak sentuh tentang penyelesaian masalah. Alright, kita nak sentuh tentang penyelesaian masalah. Tunjukkan yang produk ataupun servis kita tu betul-betul boleh membantu pelanggan. Kalau contoh macam kita adalah coach fitness sebagai contoh kan, tunjukkan yang produk kita ni memang betul-betul boleh menyelesaikan masalah, tunjukkan proses dia. Kan, contohnya dalam coaching kita, kita akan ada, kita panggil, slot, setiap hari kan, pukul 9 pagi, yang mana setiap, pada pukul 9 pagi ni adalah waktu yang paling sesuai untuk kita exercise, contohnya. Alright? So, gunakan, penyelesaian ataupun gunakan cara tunjukkan proses, okey, untuk kita menunjukkan penyelesaian masalah tersebut. Okey. So, salah satu tips untuk anda gunakan di dalam penyelesaian masalah ialah gunakan elemen cepat, mudah dan juga jimat. So, 3 elemen ni tuan-puan adalah elemen yang semua orang cari-cari. Okey, semua orang cari-cari dan semua orang nak. Okey, apa yang dia orang nak? Cepat, dia orang nak mudah dan dia orang nak jimat. Semua orang nak benda ni. Kan? Faster, better and juga cheaper. Okey, faster, better and juga cheaper. Alright. So, inilah yang kita nak gunakan dalam copywriting kita. Sebab tuan-puan kalau produk tu bagus macam mana pun tapi kalau tak ada copywriting yang bagus, maka produk tu tak boleh nak go lebih jauh lagi. Okey? Tapi kalau produk tu biasa-biasa dengan copywriting yang bagus, insya-Allah tuan-puan akan dapat banyak sale. Okey? So, itu adalah penyelesaian. Okay, the next thing ialah testimoni. Tunjukkan result kepada pelanggan anda tentang pelanggan-pelanggan yang sedia ada. Apakah result ataupun hasil yang mereka dah dapat sebelum ni kan? Adakah berjaya? Okay, berapa lama masa yang diorang ambil untuk berjaya? Apakah proses-proses yang dihadapi oleh customer sebelum ini sampai dia boleh berjaya? So, gunakan testimoni-testimoni tersebut dan letakkan dalam copywriting anda. Okay, buatkan dalam bentuk kita panggil bracket, okay, buatkan dalam bentuk story dan sebagainya. So, ikut kreatif anda, tapi pastikan anda ada testimoni. Okay, so itu adalah yang ke-6. The next thing ialah jaminan ataupun garanti. Dekat sini, dia punya istilah dia ialah 100% risk reversal. 100% risk reversal. Dekat sini kita kena pastikan bahawa segala risiko yang dihadapi oleh pelanggan adalah di atas bahu kita. Okay, contohnya kalau kita buat coaching program, maka kita akan cakap ada 100% money back guarantee kalau dalam masa 30 hari atas apa alasan sahaja sekalipun anda tak berpuas hati dengan produk kami, anda boleh minta refund daripada kami. Nampak tak? So kita boleh kita tanggung risiko 100% yang dihadapi oleh pelanggan tu atas bahu kita. Maksudnya pelanggan dia akan rasa tenang untuk membuat keputusan. Dia akan rasa macam, oh, tak ada masalah pun kan. Kalau aku rasa tak puas hati nanti, aku boleh je minta refund. Nampak tak? Okey. Dekat sini tuan-puan, ada orang, ramai orang lah yang bila saya suggest dia untuk buat garanti ataupun jaminan ni, dia ada satu kerisauan. Apa dia? Dia risau kalau semua orang yang beli produk dia akan minta refund balik semula. Kan? Dah bayar Facebook Ads, dah bayar Google Ads. Kemudian bila dah dapat sale, tiba-tiba minta refund pula. Tak kerugi macam tu. Okay. So, ini adalah satu perkara yang dirisaukan oleh usahawan dekat luar sana. Tetapi percaya ataupun tidak, sepanjang saya buat garanti ni untuk produk saya dan juga untuk produk pelanggan-pelanggan saya, untuk saya lah, dalam 300 produk yang saya jual, orang yang minta garanti ni tuan-puan hanya 2 orang sahaja. Hanya 2 orang sahaja. Itu pun disebabkan yang pertama tu memang orang tu memang betul-betul tak boleh nak akses saya punya software. Dan yang kedua tu dia cakap terus terang, dia cakap saya punya produk ni memang tak kita panggil tak boleh nak digunakan untuk produk dia. Tak sesuai untuk produk dia. So, saya happy saja untuk bagi refund kepada dia. Dan memang dua orang tu dapat refund balik semula. Okay. Tetapi, bila mana saya letakkan garanti ataupun jaminan dekat situ, bayangkan tuan-puan, sepatutnya mungkin saya hanya akan dapat 100 sahaja orang yang beli. Sebab hanya 100 orang itu sahaja yang yakin untuk beli dengan saya. Tapi disebabkan oleh saya tambah lagi satu elemen iaitu elemen garanti. Saya cakap dekat dia orang, kalau tak puas hati dalam masa 30 hari, boleh minta refund terus, tak ada masalah. Minta refund, saya akan refund dalam masa 24 jam. So, sale saya meningkat kepada 300 produk. Nampak tak? So, the power of guarantee is so powerful. Kan? Okay. Memang sangat-sangat powerful tuan-puan kalau tuan-puan boleh gunakan
elemen ini di dalam copywriting anda. Okey, dia akan membuatkan pelanggan anda rasa yakin untuk membeli daripada anda. Alright, the next thing is free gift. Kan, free gift. Semakin banyak free gift, semakin pelanggan suka. Kan, kalau contohnya, instead of kita jual produk itu sebagai satu produk sahaja, tuan-puan packagekan dia dengan free gift. Contohnya kalau tuan-puan jual Al-Quran, contohnya kan. So, packagekan sekali dengan penunjuk Al-Quran, digital tasbih, lagi apa lagi, contohnya, tuan-puan compile, packagekan lagi dengan mungkin surah Yasin, tuan-puan packagekan lagi dengan nota, okey. So, banyak sangat perkara-perkara yang murah-murah tuan-puan, kita boleh packagekan dengan kita punya produk dan kita boleh tingkatkan harga kita berkali-kali ganda. Contohnya kalau kita jual Quran saja mungkin RM40 tuan-puan, tapi kita packagekan dengan digital tasbih, dengan, kita panggil Yasin tadi tu, dan juga dengan, nota, buku nota dan sebagainya. So, mungkin kita boleh jual sampai RM70, mungkin boleh jual sampai RM80. Okey. Dan orang lagi suka untuk membeli yang ada banyak free gift ni tuan-puan. Sebab apa? Sebab dia rasa macam, wah, banyaknya barang kan. Kalau aku beli satu saja RM40. Kalau aku beli asing-asing ni mungkin banyak lagi kena keluarkan kos. Sebenarnya tuan-puan, apa yang kita buat ialah kita compilekan supaya nampak dia dapat lagi banyak value. Okey. So, benda ni pun kalau tuan-puan perasan, semua produk saya memang semua ada free gift. Semua produk saya memang semua ada free gift. Dan kadang-kadang memang betul-betul free gift tu nilai dia sangat-sangat tak masuk akal. Okey. Nanti kalau tuan-puan ada masa nanti, insya-Allah tuan-puan boleh tengok. Sekejap lagi saya akan tunjukkan kepada tuan-puan. Alright. So, yang pentingnya tuan-puan, setiap kali tuan-puan buat produk, mesti kena ada free gift. Sebab orang suka free gift. Orang suka tentang barang-barang yang free yang diorang boleh dapat kan. Okey. Contohnya lah tuan-puan, kalau kita pergi dekat supermarket, okey, kemudian kita nampak dekat situ ada bantal, okey, dan kita nak beli bantal. Okey, dekat situ dia cakap beli satu dan beli yang kedua dengan harga 50%. Okey, so itu salah satu contohnya kan. Ataupun kita nak okey, kalau harga dia bantal kalau beli satu harga dia 100, kalau beli yang kedua harga dia RM50. Okey, kalau kita beli asing-asing 100, 100. Tapi kalau kita beli satu resit 100 tambah 50, 150. Okey. Tapi kalau contohnya kita pergi dekat kedai tu, dia cakap bantal ni harga 150 tapi dapat percuma satu. Kan. So apa yang bermain dekat fikiran tuan-puan? Kita cakap, oh kalau aku beli ni dapat free satu, maksudnya aku beli dua, RM75 sahaja. Betul tak? Okey. So kita panggil psikologi di sebalik harga di produk kita itu sangat-sangat penting. Okey, bila kita cakap free sahaja, maka pelanggan akan mula untuk uh, kira dekat dalam otak dia tentang harga produk kita. Nampak tak? So of course kita akan pilih yang beli dua, beli satu percuma satu. Kan sebab apa? Sebab kita rasa yang oh ini lagi murah berbanding dengan yang itu. Okey. So, harap tuan-puan boleh faham lah tentang free gift ni. Okay? So, saya nak cerita lebih pun, takut nanti kan jadi tak faham pula. Okay? Okay, the next one is call to action. Okay, call to action kalau dekat dalam copywriting, kita panggil dia link lah. Okay, dia tak ada button. Okay, so pastikan call to action tu dia satu sahaja dalam satu masa. Jangan letak dua ataupun tiga. Contohnya kita nak minta dia WhatsApp, kita minta dia call, kita minta dia PM Facebook page kita. So, jangan letakkan banyak-banyak call to action dalam satu masa. Sebab apa tuan-puan? Sebab semakin banyak CTA yang kita letak dalam copywriting kita, semakin tinggi kebarangkalian untuk orang tu tak ambil apa-apa tindakan. Ingat tuan-puan, saya ulang sekali lagi. Semakin banyak CTA, call to action yang kita letak dalam copywriting kita, maka semakin tinggi kebarangkalian orang itu tak buat apa-apa keputusan. Jadi rules dia dalam copywriting letakkan satu sahaja CTA dan pastikan CTA itu betul-betul jelas. Kalau kita nak orang WhatsApp kita, letakkan dekat situ link WhatsApp. Kalau kita nak dia PM Facebook Messenger kita, letakkan dekat situ link kita punya Facebook page Messenger. Kalau kita nak dia pergi ke website, letakkan situ link pergi ke website. Nampak tak? Okay. Barulah pelanggan dia jelas apakah step yang dia kena buat supaya dia boleh dapatkan produk tu daripada kita. Okay. So itu adalah call to action. Dan the last thing is PS. PS ni saya tak pasti apa dia punya maksud dia kan. Tapi PS ni adalah message yang berada di hujung copywriting kita tuan-tuan. Dan PS ni adalah something yang sangat-sangat powerful. Sebab apa? Sebab ramai di kalangan pelanggan, kadang-kadang bila dia PM, okay,
dia akan tanya apa yang berkaitan dengan PS tu. Contoh dekat dalam PS tu kita letak dekat situ, apa tu, produk ni tinggal 10 unit sahaja lagi. So cepat-cepat grab sekarang. Kan. So contoh itu contoh untuk kita punya PS. Dan orang yang message kita, dia akan tanya apa tau? Dia akan tanya, "Hi sis, ada lagi tak produk tu?" Ada lagi tak produk tu? Dia akan tanya macam tu. Sebab apa? Sebab dalam panjang-panjang copywriting yang kita tulis tuan-tuan, dia akan baca ataupun dia akan ingat yang PS itu sahaja. Dia akan ingat yang PS tu sahaja. Jadi PS ni sangat-sangat penting dalam kita punya copywriting. Sebab apa? Sebab dekat dalam PS ni lah yang akan membuatkan pelanggan itu dia rasa urgency untuk contact kita untuk dapatkan produk tu daripada kita. Okay. So pastikan dekat dalam PS ni kita letakkan betul-betul message yang strong supaya pelanggan terus ambil keputusan untuk contact kita ataupun untuk membeli produk tu daripada kita. Alright. So that's it. Ada 9 rules copywriting untuk buat pelanggan terpukau. So macam mana? Okey tak? Alright. So, tuan puan cuba kalau boleh saya minta tuan puan untuk tuliskan copywriting tuan puan dekat dalam ruangan komen dekat bawah tu. Dan insya-Allah kalau saya perasan, saya akan tolong baiki copywriting anda. Kalau contohnya anda kata copywriting anda tu memang betul-betul bagus, so saya akan cakap dekat situ bagus, anda memang hebat. Alright. Tapi secara generalnya tuan puan, biasanya orang yang kita panggil orang yang betul-betul committed untuk belajar, dia akan cuba juga untuk memperbaiki apa sahaja kelompangan yang ada dalam bisnes dia. Dan saya perasan setiap kali orang engage dengan apa yang saya sharekan, mereka ini adalah di kalangan orang-orang yang berjaya. Mereka ni adalah di kalangan orang-orang yang berjaya. Okay. Jadi saya minta tuan-puan untuk anda tuliskan copywriting anda ataupun copy paste sahaja copywriting yang sudah sedia ada. Letakkan dekat dalam ruangan komen dekat bawah ni. Dan insyaAllah kalau ada masa saya akan cuba untuk suggestkan apakah penambahbaikan yang tuan-puan boleh buat. Alright. So, tuan-puan, sebelum kita tamatkan, alright, semua ini yang saya ceritakan kepada tuan-puan ini sebenarnya ada dekat dalam satu software. Okay, yang mana software ini dinamakan sebagai CopyClick. Okay, CopyClick. Alright. Tuan-puan pergi sahaja kepada copyclick.app. Alright. Kemudian tuan-puan klik daftar dekat sini. Okay. So, tuan-puan akan nampak ada satu landing page macam ni. Alright. Ini adalah landing page ya. Alright. So, tuan-puan scroll ke bawah. Tuan-puan boleh baca dekat sini. Tuan-puan scroll ke bawah. Alright. Kalau tuan-puan berminat, tuan-puan daftar terus dekat sini ya. Daftar dekat sini. Okay. Tapi, sekarang ni saya nak tunjuk kepada tuan-puan. Macam mana dengan copy click ni, tuan-puan boleh generate copywriting yang saya ceritakan tadi. Okay. So, dekat sini dah siap dah kita susunkan kepada tuan-puan. Ada headline, ada sub-headline, ada masalah, ada nama produk, ada penerangan, okay, harga, kelebihan, free gift, testimoni, jaminan, nombor telefon ni, call to action nombor telefon, website dan juga ada PS dekat sini. Alright. So semua dah complete dah tuan-puan dekat sini. Alright. Dan masukkan sahaja contohnya dekat sini kita masukkan headline, okay, sub headline. Kemudian kita masukkan masalah. Alright. Kemudian kita masukkan nama produk. Kemudian kita masukkan penerangan. Masukkan harga. Masukkan kelebihan. Okay. Alright, masukkan free gift. Kan kat sini ada free gift tadi tuan-tuan. Okay. Kemudian masukkan testimoni. Masukkan jaminan. Masukkan nombor telefon. Masukkan website. Okay. Kemudian masukkan PS. Okay. Alright. So, bila tuan-puan dah masukkan semua ni tuan-puan, tekan sahaja bina copywriting dan software ini akan bantu tuan-puan untuk bina 20 copywriting dalam berapa minit, 5 minit sahaja. Okey, nampak tak? So, dah ada. Ini adalah untuk WhatsApp ataupun Telegram. Sebab apa? Sebab WhatsApp dan juga Telegram, kita boleh letakkan ikon-ikon ni, emoji-emoji ni. Okey? So, dekat situ tak ada, kita panggil tak ada kekangan untuk kita letakkan emoji-emoji yang banyak ni. Alright? So, nampak tak dekat sini dah siap sekali dengan ada headline, sub-headline. Okay? So, dia ada, kita panggil ada masalah, kelebihan dan sebagainya. Tuan-puan just isi saja dapat kosong tersebut. Okay? Kemudian kalau untuk Facebook pula, kalau dekat Facebook tak boleh nak letak emoji tuan-puan.
Okey, sebab kalau letak emoji, engagement akan kurang. So, apa yang kita buat ialah kita buat juga copywriting tapi tak letak emoji. Nampak tak? Dekat sini, dia tak ada emoji, okey. Alright. Okay, so bahasa juga kita laraskan dengan bahasa di Facebook. Kemudian kalau Facebook Ads tak boleh panjang-panjang, kita kena buat pendek-pendek sahaja. So ini adalah copywriting untuk Facebook Ads, nampak tak? Pendek-pendek sahaja. Okay. Dan kalau untuk Instagram pula, sama juga, ada juga dekat sini. Nampak tak? Kalau dekat sini kena letakkan username untuk IG tuan-puan lah dekat sini. Okay, dan ada emoji-emoji dekat sini. Dekat sini, alright. So nampak tak dekat sini? Ini bukan saja-saja ya, kita letak emoji-emoji macam ni, kita memang betul-betul research dekat IG, apakah copywriting yang betul-betul dapat high engagement. Biasanya dia akan pakai emoji ini, okey. Dia akan ada emoji ini, okey. Dia akan ada emoji ini. So, ini memang kita betul-betul research dekat Instagram. Orang yang pakai emoji-emoji ni memang lebih ramai orang yang like, okey, dan lebih ramai orang yang komen, okey. Alright. So, macam mana tuan-puan nak dapatkan benda ni? Okey, tekan sahaja dekat daftar itu dan kemudian tekan dekat sini. Okey. Kemudian tuan-puan masukkan sahaja detail-detail tuan-puan dekat masukkan sahaja tuan-puan detail tuan-puan dekat sini ya. Masukkan detail dekat sini. Alright. Kemudian tekan I have read and agree to the website terms. Okey. Kemudian tuan-puan akan jumpa satu upsell dekat sini. Yang ini. Yang ini memang sangat-sangat super tuan-puan. Package VVIP. Apa yang ada dekat dalam package VVIP ni? Okey, tuan-puan akan dapat yang pertama sekali group support. Okey, untuk tuan-puan punya software ni, kalau tuan-puan ambil software sahaja tak ada group support. Tapi kalau ambil package VVIP ada dapat group support, nilai dia 397 dan akan dapat WhatsApp Blaster software. Ini memang sangat-sangat bernilai tuan-puan. Harga dia tuan-puan ialah setahun RM257. Untuk software Blaster ni, tuan-puan boleh blast secara automatik ke nombor-nombor database tuan-puan. Tuan-puan boleh collect nombor dekat dalam grup WhatsApp. Dia boleh collect nombor dekat mana-mana grup, yalah grup WhatsApp lah kan. Alright. Dan tuan-puan boleh import segala nombor-nombor yang tuan-puan ada dekat dalam database tuan-puan, letakkan dekat dalam software ni dan blast dengan hanya satu klik sahaja. So ini adalah WhatsApp Blaster. Okey, yang mana nilai dia 257 untuk 1 tahun. Dan juga tuan-puan akan dapat sekolah Facebook Ads. Dekat sini tuan-puan akan belajar macam mana cara untuk buat Facebook Ads daripada zero sampailah tuan-puan boleh berjaya buat Facebook Ads tuan-puan. Alright. So semua ini nilai dia ialah 853 ringgit. Tapi kalau tuan-puan ambil sekali dengan package copy click tadi tu, tuan-puan hanya perlu tambah RM97 sahaja. Nampak tak? Dapat group support, dapat WhatsApp Blaster dan juga tuan-puan akan dapat sekolah Facebook Ads sekali. So, saya sangat sarankan tuan-puan untuk dapatkan package VVIP ni untuk copy click ni. Dan tekan sahaja ya, select order sekarang dan tuan-puan akan pergi kepada payment gateway nanti insyaAllah. Alright. So, that's it tuan-puan untuk video kali ini. Terima kasih kepada anda yang tonton video ini sampai habis. Alright. Dan bagi anda yang dah dapatkan copy click, sila komen dekat ruangan komen bawah tu. Cakap saya dah dapatkan. Okay, so welcome to the club tuan-puan. Anda adalah salah seorang yang boleh bina copywriting 20 copywriting dalam masa 5 minit sahaja. Okay, so that's it tuan-puan. Terima kasih kepada anda yang tonton video ni sampai habis. Saya doakan supaya bisnes tuan-puan berjalan lancar dan juga supaya Allah SWT kurniakan kebaikan dalam bisnes tuan-puan. Dan harapnya tuan-puan, kita doakan sama-sama supaya wabak yang melanda negara kita sekarang ini diangkat secepatnya agar kita dapat jalani hidup kita seperti biasa. Okay? So, itu sahaja untuk video kali ini. Berjumpa tuan-puan dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.